Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha situ. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asyuhada'i ahadun? Qala na'am, man zakaral mauta fil laili wal lailah ansyirina marrah. Rawahu Tabarani fil Awsat. Artinya, wahai Rasulullah, katanya Sayyidina Aisyah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah dibangkit ke serta syuhada pada hari kiamat akan seseorang? Yakni ada kada orang dibangkit ke berserta dengan syuhada dari sudut makam dia tu. Di samping syuhada, ada kada orang yang dibangkit ke supaya kelebihan dia dengan para orang mati syahid. Maka sabda Nabi kata ada, sekalipun dia bukan mati syahid, tetapi dia dibangkitkan berserta dengan syuhada. Siapa dia? Iaitu seorang yang menyebut akan mati itu dalam sehari semalam 20 kali. 20 kali sebut bak mati. 20 kali sebut bak mati. Sebut mati 20 kali. Maka kelebihan dia akan dibangkitkan bersama syuhada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'iza. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi juga. Artinya, memadalah dengan mati itu pengajaran dan penjagaan. Cukuplah dengan mati itu pelajaran ataupun penjagaan. Mau'izah ni peringatan. Cukuplah seorang itu jaga diri dia daripada buat maksiat dengan dia ingat mati. Cukup dah. Tak ada dah benda yang paling menakutkan seseorang itu lebih daripada kematian. Maka kalau kita sebut mati pun tak khabar lagi, maka payah dah. Cukup dah pada mati, ingat mati itu cukup dah untuk menjadi baik, untuk memberi peringatan, untuk menyebabkan diri kamu tu sentiasa di dalam perasaan berjaga-jaga, iaitu dengan mengingati mati. Ingat kepada mati dan menyebut mati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu bainakum wa'izaini samitan wa natiqa, fasamitu al-mautu wan natiku al-Quran. Artinya, Nabi kata, aku tinggal ke antara kamu. Aku tinggal kepada kamu sekarang, dan benda itu berada di tengah-tengah kamu sekarang, di antara puak-puak kamu. Wujud benda tu. Aku tinggal kepada dia dua pengajaran dan dua penjagaan yang mengingat akan kamu. Dua mau'izah, pemberi peringatan kepada kamu. Aku tinggal kepada kamu ni dua. Selepas daripada aku meninggal ke bumi ni, maka mu jangan lupa dua benda ni, dia akan jaga dirimu.
Pertama jenis tak bunyi suara. Dia juga pemberi peringatan, ya, tapi dia ada bunyi tak bunyi. Keduanya hak jenis tubik suara, berkata-kata, berbunyi. Maka yang diam itu hak dia, tapi dia pemberi peringatan. Tak bunyi suara pun, hak dia senyap. Kau dia kematian ataupun mati. Mati itu beri peringatan, ya. Tak bunyi suara pun. Oh, jenis dia, pasal jenis tak bunyi suara. Dan yang bertutur bunyi suara, boleh baca, boleh gapo, iaitu Al-Quran. Dua benda, Al-Quran dan kematian itu merupakan mau'izatun, peringatan kepada kamu. Satu jenis dia tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak gapo. Keduanya bersuara. Nah, kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, walil arifina fi zikril mauti faidatani, ahaduhuma an-nafratu anid dunya wal ukhra asyauqu ilal akhirah. Kata Imam Ghazali, dan bagi orang yang arif, yang salik, orang arif billah, orang yang kenal Allah, dan orang yang tengah tuju perjalanan kepada Allah, hati dok tengah tuju kepada Allah. Nah, apa dia? Pada menyebut mati itu ada dua faedah. Ada dua faedah dengan menyebut mati bagi orang yang arif dan orang yang berjalan menuju Allah. Pertama, tujuan apa dia? Ingat mati bagi orang arif. Pertama lagi, hati daripada suka kepada dunia. Hati dia lari, hati daripada mencintai dunia. Jadi tak suka kepada dunia. Bukanlah tak suka kepada dunia ini, ambil dunia, ambil harta tu luar, dak tu membazir. Tetapi lagu mana? Bukan hati itu cenderung kepada dunia. Yakni kalau terlepas dunia, tidak terasa sedih berbanding dengan terlepas akhirat. Bukan kata ambil harta buai membazir lagu tu dak, ambil baju soyok gapo dia hak tu mengamuk lagu tu. Bukan kata hati tak suka kepada dunia. Kalau memiliki harta pun tidaklah begitu sayang kepada harta. Apakah maksud tidak sayang kepada harta? Naik kereta tak buh minyak, naik kereta tak tukar selendar, naik kereta tak tukar minyak hitam, tak buh air, menetuk kereta. Tak. Hak tu menjahane ke harta pula. Berarti kalau berlaku gapo-gapo, hati dia tetap dengan Tuhan, tidak merunguk dengan Tuhan, tidak jadi sedih. Gapo-gapo hati dia sentiasa dengan Tuhan. Dan kedua, gemar kepada akhirat. Hati jadi suka kepada akhirat, jadi tak suka kepada dunia. Tu kelebihan mengingati mati bagi orang arif. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal arifa al-kamila al-mustamirra bi zikrillahi ta'ala mustaghnin an zikril maut bal haluhul fana fit tauhid la liltifata lahu ila ma'din wala mustaqbalin wala ila halin min haitsu annahu halun bal huwa ibnu waqtihi. Itu peringkat pertama, orang arif yang tengah salik. Orang arif yang peringkat permulaan. Orang yang arif tahu matlamat hidup dia, yang tengah nak tuju Allah, maka kelebihan mengingati mati dua faedah. Jadi tak suka kepada dunia, gemar kepada akhirat. Manakala orang arif billah sudah, orang yang betul dah sapa Tuhan, arif sungguh ke Tuhan pula, ketahui olehmu
bahawasanya orang arif yang kamil, yakni sempurna dah pengetahuan dia, sampai dah usul kepada Allah Ta'ala, kenal betul-betul Allah Ta'ala, bukan kata sampai kepada hakikat ketuhanan dak, sekadar ilmu dia. Lagu mana yang melazimkan dengan zikrullah itu, galik duk sebut nama Allah, galik duduk berzikir, perlu ingat mati kau dak? Kau perlu ingat Allah. Orang arif billah ini perlu dia ingat mati kau, dia nak hidup ingat Allah Ta'ala. Kayak kita kata arif, orang arif ini hak perikat permulaan dia kena sebut juga kematian. Kerana apa? Kerana supaya hati dia itu lari habis bab dunia, akhirat tupu betul-betul. Tetapi kalau orang dah sapa betul ke Tuhan dah, fana dah, duduk dengan Tuhan dah, perlu ingat mati lagi ke tak? Maka iaitu terkaya ia daripada menyebut akan mati. Yakni terkaya tak perlu dah. Orang hok sapa ingat Tuhan pas cerah tak perlu ingat ke mati dah. Hok orang perlu ingat mati kalau dia ada ingat lagi benda-benda selain daripada Allah. Ingat dunia, ingat akhirat, ingat gapo, maka dia perlu mematikan dunia dan menggema ke akhirat. Kalau orang ada perasaan dunia dan akhirat lagi. Tapi kalau orang tak ada perasaan dah, duduk dengan Tuhan, fana dengan Allah Ta'ala, orang arif yang kamil, maka perlu sebut mati, tak perlu sebut kematian dah. Apa perlu sebut kematian? Dia hok molek dah, temu dengan Tuhan dah, jumpa dengan Tuhan dah, kenal Tuhan dah, maka tak perlu lagi sebut benda-benda selain daripada Tuhan. Maknanya hati dia tidak mudah lagi, kan? Hati yang ingat mati, dah tak ada masa dah dia ingat Tuhan, okey. Tetapi halnya itu fana di dalam tauhid. Hal dia itu fana dah di dalam tauhid ke Allah Ta'ala, di dalam mengesahkan Allah Ta'ala, tidak tergambar selain daripada Allah, tidak terlintas selain daripada Allah, tidak dengar kecuali dengan Allah, tidak melihat kecuali dengan Allah. Maka nak buat lagu mana lagi? Apa nak sebut mati lagi? Siapa matlamat? Maka tiada berpaling hatinya kepada yang telah lalu. Benda hak telah dulu dia tak ingat dah. Hak benda hak berlaku kemarin dia tak ingat dah. Orang arif billah ni, orang duduk dengan Tuhan, benda sejak lepas dia tak ingat dah. Benda begini. Dan yang lagi akan datang, benda akan datang, seminit akan datang, sejak akan datang, dak hati dia dengan Tuhan. Maka hak depan, hak lama dulu dia tak ingat dah, hak depan pun dia tak ingat, dia duduk dengan hak lah ni, hak lah ni. Hak lah ni duduk dengan Tuhan semacam. Dan tiada hal, dan tiada kepada hal daripada bahawa sekira-kira ia hal itu, tetapi iaitu ibnu waqtih. Orang sufi itu ibnu waqtihi, anak kepada masa dia. Yakni orang sufi ni betul-betul pentingkan masa, waktu hok ada peluang ni, hok ni dia ingat Tuhan. Minggu depan nak ingat Tuhan, malam ni nak berzikir, tak usah bagi akan datang. Patut hok dia berzikir dah tahun lepas, kemarin, sejak lepas, tak cara dah. Hak lah ni yang duk fikir lah ni. Maka sufi itu ibnu waqtihi, sentiasa jaga masa. Hak lah ni dia fikir. Hak amalan hak lepas, jangan duk serah banyak. Allah hamba berzikir begini. Tak usah duk fikir, hamba fikir lah ni. Kalau hamba tak berzikir lah ni masalah hamba. Tak ingat Tuhan masalah. Hak akan datang dia tak cara. Ni sufi ibnu waqtih. Yakni tiada berpaling hatinya kepada suatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Tak pernah berpaling hati dia setiap detik, setiap apa. Tak duk dengar Tuhan. Dia duk buah pun buah, ingat Tuhan. Dia duk makan pun makan dengan cara ingat Tuhan. Dia duk tidur pun tidur dengan cara ingat Tuhan. Lagu lain beza dia. Bukan kata dia tak tidur, bukan dia kata dia tak buah, bukan dia kata dia tak makan. Tetapi dia sentiasa dak. Maka orang yang ingat Tuhan, buah dia lagu lain, makan dia lagu lain, tidur dia lagu lain, sehingga ketika bersama dengan isteri pun ingat Tuhan. Maka lagu lain.
dan hanya semata-mata ia berharap kepada Allah Ta'ala. Wallahul muwaffiq. Al-babus sadisu fi fadli zikri wa adabihi wa kaifiyatihi. Ni nak belajar cara berzikir. Selama kini kita duduk berzikir, tak belajar cara dia. Supaya kita lah sepana, pelayar, wak katok air batu. Tak tahu fungsi sebenar dia. Rupanya sepana, wak pula sekeru sebenarnya. Ya Rabbi, hamba wak guna air batu, wak katok air batu. Jadi juga, tapi bukan fungsi dia dengan kaifiat dan cara dia. Maka zikir ni ada kaifiat dan cara dia. Cara hingguk dia, cara giling dia. Cara masuk dia, cara ingat dia, sebut tag apa dia, dia sebut belaka. Bab yang ke-6, pada menyatakan fadilatuz zikri, kelebihan zikir. Zikir ni ada kelebihan. Ya, berbanding dengan tidak berzikir, zikir itu sangat banyak kelebihan dia. Dan adabnya, adab zikir. Ada adab dia? Ya. Zikir ke hamba duk sorang, kena jaga adab juga? Ya. Kerana kita duduk sebut nama orang. Sebut nama orang. Duk sebut nama sesuatu. Duk sebut nama Tuhan. Maka nak sebut nama Tuhan ni, bukan supaya sebut nama saing kita. Bukan sebut nama guru kita. Pakam naung gitu, tak tahu alik-ilik, alik jatuh. Orang sebut nama tuanku pun, orang tak sebut nama kau si ha gitu. Maka sebut nama Tuhan lagi-lagi lah kena ada adab. Lagu mana kalau tuanku duduk depan, kita sebut lagu mana nama tuanku? Tuanku slow ya deh. Kau panggil tuanku tahu. Ada sebut lagu tu? Mana boleh. Maka Tuhan ni sentiasa dengar apa yang kita kata. Maka lagu mana kita sebut nama dia? Nama sungguh kau ataupun sambil lewa kau kita sebut nama Tuhan. Maka kita duduk mana-mana Tuhan dengar apa yang kita sebut. Sudah. Maka apabila kita rasa lagu tu, kita akan sebut comel. Subhanallah, 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 subhanallah. Ni subhanallah, subhanallah. Macam-macam. Pelik-pelik sungguh deh. La ilaha illallah, la ilaha pula tak tahu alik orang la ilaha illallah. Jadi apabila kita rasa Tuhan dengar, maka kita akan sebut comel. Slow tak apa. La ilaha illallah. Baca doa kau, baca wirid kau, baca gapo. Ni baca wirid supaya ngamari apa? Tak tahu apa. Dan kaifiat dia dan cara dia. Ada cara dia nak berzikir. Kerana apa? Apa kena ada cara? Sebab dia ibadat ke? Tak boleh buat kosir-kosir lah. Maka ada adab, ada kaifiat dia. Sebagaimana semaya ada kaifiat dan cara dia, zakat ada kaifiat dan cara dia, maka zikir ada kaifiat dan cara dia. Bukan boleh kosir-kosir. Lagu mana kalau saya zikir kosir-kosir? Boleh, pahala tak rugi, tapi kosir-kosir lah. Ada adab, ada cara dia, lagi-lagi lah boleh banyak. Al-faslul awwalu fi fadilati zikri. Fasal yang pertama pada menyatakan kelebihan zikir itu sendiri. Zikir itu sendiri. Zikir itu macam-macam. Zikir subhanallah ada kelebihan dia. La ilaha illallah ada kelebihan dia. Selawat ada kelebihan dia. Tu kelebihan zikir itu sendiri. Ni berzikir itu sendiri. Kita sebut nama Tuhan umum. Selawat kau gapo. Zikir itu sendiri itu ada kelebihan. Dan zikir itu sendiri ada kelebihan. Pasal yang pertama pada menyatakan zikir dan kemuliaan dia. Barang mulia, bukan barang koksir, bukan barang gapo. Firman Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kasira. Artinya, hai orang yang percaya mereka akan Allah Ta'ala. Sini Allah Ta'ala hanya panggil kepada orang yang beriman dengan Tuhan saja. Orang yang tak percaya dengan Tuhan tak suruh panggil lah. Tuhan kata hamba hanya panggil wahai orang yang beriman saja. Orang yang rasa tak beriman, rasa munafikin, rasa fasik, rasa gapo tak payah dengar. Tak apa cerita ni. Hak ni bagi orang beriman saja.
Sebab tu nak berzikir ni bukan orang calai-calai orang. Hanya orang beriman saja Tuhan ajak. Wahai orang yang beriman, sebutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala dengan sebutan yang banyak. Sebut banyak nama Tuhan. Hanya orang beriman saja boleh sebut nama Tuhan dengan banyak. Kalau tak boleh sebut banyak, sudah kita kena cek diri kita ni, sudah. Tuhan kata wahai orang yang beriman yang boleh sebut nama Tuhan hak banyak. Kalau hak tak berapa nak beriman, sudah ada iman kadang-kadang kuat tak kuat. Nah, maka jadi tak banyaklah mana berzikir. Berapa demo berzikir hari ni? 10. Rasa banyak dah. Piti 10 ya Allah sikitnya lah. Hamba naklah 100,000. Orang hak 100,000 nak juta, hak juta nak bilion. Bilion nak million gapo dia? Nah. Trilion. Yang macam-macam. Tak tahu gapo dia nah. Tapi kalau bab zikir malah. Bab apa kita malah? Kita cek. Sebab Tuhan kata hanya wahai orang yang beriman. Kerana kalau orang tidak beriman tak mampu. Rasa sangat sukar dan payah untuk menyebut nama Tuhan. Sekalipun dia ada kemudahan, dia ada masa lapar, dia ada banyak kelengkapan, tapi tak boleh nak berzikir, sudah. Tapi kalau orang beriman ni, tak ada gapo satu pun dia boleh berzikir. Tak syarat atas masjid pun dia boleh berzikir. Tak syarat ada air semaya pun dia boleh berzikir. Nah, ni orang beriman. Berarti Tuhan sebut dah orang beriman saja. Dan firman Allah Ta'ala lagi, fazkuruni azkurkum. Maka sebutlah oleh kamu akan daku, maka menyebut aku akan kamu. Allah mulianya lah zikir. Pertama orang hak berzikir ni Tuhan ajak orang beriman. Orang boleh zikir nama Tuhan banyak, automatik dah orang ni orang beriman. Lah ni orang nak berzikir sikitnya marah dia orang dah. Lepas pada semayangnya marah suruh berzikir. Lepas tu masa bila-bila tak boleh zikir. Lepas tu zikir kau ni pun tak boleh. Zikir ramai-ramai pun tak boleh. Tak boleh berlaku. Lepas tu doa apa dia boleh. Main haji boleh. Makan magi ketan boleh. Berzikir tak boleh. Ajaran lah ni. Lepas semayang nak berzikir sikit. Dah hamba lepas. Waktu lain hamba sibuk. Mujur boleh berhenti semayang. Hamba nak baca lah subhanallah. Baca senyap-senyap sore-sore. Tak sedap berzikir ramai-ramai. Ngatik pun tak boleh. Sudahlah ni. Tak boleh nak berzikir. Semakin kurang nampak orang beriman. Orang beriman usaha juga nak berzikir banyak. Cari peluang, cari masa, buat program untuk berzikir ke Tuhan. Lepas tu orang yang tak berapa nak beriman ni, dia halal majlis zikir. Cukuplah ulama kata dengan mulianya zikir ayat Quran ni. Ingat pak mati ayat Quran ni. Apa dia? Fazkuruni azkurkum. Mu sebut nama aku, Tuhan kata aku sebut namamu. Cukup dah. Kalau tak boleh pahala pun tak apa lagi. Tuhan sebut nama kita. Kita sebut nama Allah. Tuhan sebut nama, contohnya sama. Allah Rabbi, Tuhan sebut. Kita sebut nama Tuhan depan saing kita. Allah Maha Besar, alhamdulillah, terima kasih Allah. Kita sebut depan saing kita. Tuhan pula sebut nama kita di hadapan malaikat pula. Hak mana mulia? Pakai hak tu dah pahala pun tak apa dah. Lepas tu Tuhan bukan buat lagu tu. Tuhan beri pahala pula di samping dia sebut padahal kalau Tuhan sebut tu satu kebanggaan dah kita nama kita Tuhan sebut. Kalau agung duduk sebut nama kita. Nama Samak ni, Samak ni. Agung sebut Allah kita rasa bangga. Dia sebut nama hamba. Sebut nama demo. Tidak kau rasa bangga. Tiba-tiba Tuhan sendiri kata aku akan sebut namamu. Ada ulama kata apabila kita berzikir, itulah sebutan Tuhan kepada kita. Tanda Tuhan sebut nama kita adalah kita boleh berzikir kepada Tuhan. Kalau Tuhan tak sebut nama kita, maka kita tak izin kita sebut nama dia. Maka kita nak tahu Tuhan sebut nama kita. Kita berzikir la ilaha illallah. Ikutlah gapo-gapo zikir, maka tu Tuhan nak sebut nama. Kalau Tuhan nak lupa di kita, Tuhan tak sebut nama dia. Dan firman Allah Ta'ala. Sebab tu kalau orang tanya, hamba
Kedudukan hamba di sisi Tuhan lagu mana? Kita tanya demo lagu mana Tuhan di sisi demo. Penting sangat kau dok Tuhan. Penting sangat kau, berharga sangat kau dok Tuhan. Tempat puja demo, tempat ingatan demo kau dok. Tahu hamba tak ingatlah mana. Oh pakai PhD lah. Tapi kalau Tuhan tiap-tiap hari demo duk ingat, duduk sebut, duduk puja, duduk puji, maka tak suruh bimbang alik Tuhan lah. Tentu dah Tuhan kata dah. Muzikir pun aku lawan dengan zikir pula. Nah. Dan firman Allah Taala, "Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Artinya dan sebut oleh kamu akan Allah akan sebutan yang banyak. Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan. Orang yang berjaya, orang yang banyak berzikir. Dalam hadis lain, sekalipun orang yang berjihad, kalau berjihad kurang zikir, tak percaya. Apa-apa bidang, apa-apa tugas, apa-apa kerja, kalau nak kemenangan, banyak ke zikir. Jangan duduk ingat diri kita, ingat Allah. Kekuatan berada di Allah Ta'ala, bukan di kita. Banyak zikrullah. Ikutlah zikir. Sebab itulah orang dulu kalau nak perangnya berzikir kakak nak. Ya zal jalali wal ikram. Baca. Nak kata perang ni guna parang, guna kelewek, guna pistol, guna jet, guna roket, betul. Tetapi kekuatan itu berada di zikir dan kemenangan berada di situ. Ada orang perang, kita tengok jamai-jamai dulu pun perang tentera Islam sikit lah. Orang kafir kadang-kadang 70 kali ganda. 70 kali ganda perang. 30,000 lawan 200,000. Kira sendiri 20,000 kali 300 kali 300,000. 70 orang seorang. Ikut orang perang memang teori pecah kepala tak cakap kurang lah. Ketah pelengkap dia apa semua. Kalau perang lagu ni, pergi mati katok saja. Tapi, tentera kita benar. Alat tepuk dia tak canggih, tak canggih. Lepas tu, kalau kamu, ni zikir Tuhan. Ingat Tuhan dalam hati berjaya selalu. Bah kalau mati pun mati syahid berjaya juga. Orang Islam ni tak pernah kalah sebenarnya. Kalau dia mati syahid. Kalau dia benar-benar. Firman Allah Ta'ala lagi, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Artinya mereka yang percaya ia mereka akan Allah Ta'ala, yakni orang yang beriman. Dan tetap hati mereka itu orang beriman dengan menyebut Allah. Maka kalau kita berzikir, hati masih tak tenang lagi, berarti Tuhan kata mu tak beriman lah mana. Kerana orang beriman ni kalau sebut nama Tuhan, gerak seperti selalu, tak boleh nak kata apa. Dia tengah serabut kepala, ada banyak masalah, dia kata, ingat Tuhan. Berarti selalu serabut kepala dia. Dia duk tengah ngai kabar-kabar mari hujan, dia duk ngepek Allah hujan pula tak makan ngai. Dia kata, hujan ni Tuhan buat turun. Gerak senyap lalu mulut dia. Tu orang beriman. Tapi kalau orang tak beriman, royaklah gajah rimah tu. Kau gapo dia mendak punya lawan jogoknya kata jogok. Orang tak beriman tu. Maka Tuhan kata orang beriman apabila sebut nama Tuhan, senyap lalu. Tenang selalu hati dia, bukan senyap mulut, hati-hati pun senang. Kadang-kadang mulut dia, mulut pun tidur, hati dok gerak. Tu nak tengok iman kodok kita. Apabila sebut nama Tuhan kita rasa tenang kodok. Maka kita kena pisah dalam kehidupan kita ni biar jadi lagu tu. Biar apabila sebut ingat Tuhan sudah. Dia mau sebut lagu tu pakai selesai lah masalah. Esok pula lama nak jadi masalah pula nak mikir pula. Lah ni apabila sebut nama Tuhan pakai senyap lagu tu. Ada seorang ni, dia perampok. Apabila perampok ni perampok lah. So, nama dia ni perampok. Dalam dia ni perampok, ketua gangster, tapi dia kena kepada seorang perempuan.
kena kepada seorang perempuan. Dia pala hamla, pala peropok. Maka satu malam dia pergi ukah rumah gawe dia lah. Dia kena kok hari tina tu. Hari tina tu tahu kau tidak tahulah, tapi dia kena kau hari tina tu pergi ngita lah kita kata. Ukah naik atas tangga. Ngita rumah hak tina tu sebab dia kena. Dia pala peropok. Kali dia segar, kali nak jumpa, kali dia tahu kau ni kawan ni pala hamla kau kawan. Tiba-tiba dia tengah ukah tu dengar suara orang baca Quran. Baca ke apa? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ni ayat Quran ni. Adakah tak siapa lagi kau masa orang yang beriman apabila sebut nama Tuhan hati dia jadi tenang? Tidakkah dengan mengingati Allah hati jadi tenang? Dia duk ukah tangga saat ni. Pakai senyap, tak kata gapo turun tangga pakai tobat. Jadi wali selalu malam tu. Bukan tak pergi pondok lagi, tak pergi pondok lagi. Duk tengok ukah tangga baru nak mengetahui retina baru dengar ayat Quran ni. Pakai turun jadi wali selalu. Turun daripada tangga, bukan kata kena ngaji pondok dulu setahun. Tak. Nak kata besarnya kesal ayat Quran ni. Pertama, hok je baca tu siapa dia? Malam tu. Kali yang baca kupok kita kali jadi juga kali. Kawin tu pala peropok, bunuh orang, rogo orang, gapo dia benda biasa ya. Tu curi barang orang, gapo dia. Tiba-tiba kena ayat Quran ni ya. Hok je baca tu dah backup lah tu malam tu. Kedua hati kita tu dah. Dia temu jodoh gak hari dia kita temu dengan Tuhan gak. Tengah duduk buat gapo dia pun kita akan tinggal. Tu jodoh kita panggil. Pertemuan kita dengan Tuhan ni kadang-kadang kita nak pergi banyak kali dah ke Tuhan. Pergi undur semula, gustai semula. Pergi ada banyak halangan. Tetapi kalau dia temu jodoh tu gak, sudah apalah. Katanya ulama sufi kata, hamba berapa kali dah tinggal dunia. Apabila hamba tinggal dunia, pergi semula cari semula dunia. Tinggal-tinggal pergi semula. Tetapi ada satu hari dunia tinggal kat hamba. Maka dunia tak mari-mari dah kat hamba. Ya beza. Nah, apabila dia Tuhan pilih kita, tak salah apa. Sudahlah cerita kita. Tak payah duduk gapo dia pakai jadi wali selalu. Bukan kata jadi tok guru gapo dia, jadi wali selalu. Nah, ni baca ayat ni. Adalah dengan menyebut akan Allah Ta'ala tetap segala hati mereka. Tenang tidak kocok. Tenang. Suasana dok tengah bergolak ko, musim penyakit, musim gapo ko, hati wali ni tenang. Sebab apa dia boleh tenang? Dia tak lapar ko, dia tak susah ko, dia tak kena lockdown ko. Tak kena belaka. Patut apa dia jadi tenang? Sebab dia duduk dengan Tuhan. Kita duduk serabut ni, kita duduk dengan dunia. Sebab dunia sentiasa berubah. Kadang-kadang dunia gini, kadang-kadang dunia mari penyakit, kadang-kadang. Dong jadi pening sungguh. Tetapi kalau kita duduk dengan Tuhan, Tuhan ada penyakit? Tak. Tuhan ada lockdown? Ada tak. Tuhan ada PKP? Tak ada. Maka apa hubungan kita dengan PKP apa-apa? Ada halangan tak kita dengan Tuhan lah ni? Ada orang kata, tak ada apa lah. Tak ada apa lah ke mana? Tuhan ada lagi. Kau ada masalah dengan Tuhan? Ada orang buat lockdown dengan Tuhan tak? PKP dengan Tuhan tak? Apa-apa kita duduk pusing? Tuhan ada lagi tak sudut bimbang. Yang itu lepas tu so ya. Gapo dia berlaku kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, langit jadi bumi, bumi jadi langit. Manusia hacul lebur belaka, ingat Tuhan. Dia pergi waktu so beres lah. Lah ni kita duk pergi ke dunia. Dunia berubah, dunia sakit, dunia susah, dunia gapo. Maka kita pun berubah menurut dunia juga. Dan firman Allah Ta'ala, wallahu a'lam.